dekat Zoom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Lupa bagi salam ni. Kita dah bagi salam dah. Waalaikumsalam. Tu ada orang bagi salam dekat Facebook. Okay, saya bagi salam balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Malam ni adalah topik yang agak ringan tapi saya rasa agak penting jugalah untuk kita discuss. Actually topik pada malam ni seperti mana yang saya dah tulis dekat Facebook tu, dia punya topik ni adalah topik yang ke-6 daripada senarai topik-topik yang kita akan discuss under tajuk besar dia diskusi ilmu saham. So topik pada malam ni iaitu risiko di dalam pelaburan saham dan scam pelaburan. Kenapa saya datangkan sekali risiko dan scam? Actually sebab seperti mana yang kita tahu, salah satu daripada kod yang terkenal, kata-kata yang terkenal yang diambil daripada Warren Buffett. Dia cakap risk come from not knowing what you are doing. Itu yang Warren Buffett cakap. Dia cakap dah lama lah kan. Tapi kata-kata ni agak famous. Dia menjadi rujukan ramai pelabur-pelabur lah. Warren Buffett pesan, risiko datang apabila kita tidak tahu apa yang kita buat. Itu yang Warren Buffett cakap. So, salah satu daripada perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang Warren Buffett pesan ni adalah sekiranya kita jump into any field ataupun any pelaburan ke apa sahaja benda-benda yang kita tak ada ilmu tentang perkara tersebut, memang kita akan ada meletakkan diri kita dalam satu situasi yang risiko dia agak tinggi. Sebagai contoh kan, sebagai contoh kita nak pergi diving tapi kita tak pernah belajar tentang diving ataupun tak ada lesen, ataupun kita tak, kalau nak pergi diving kita pergi seorang-seorang, tak ada master diver yang guide, yang temankan, and then kita pergi pula tak ada equipment yang betul, and then teknik breathing pun tak betul apa semua kan. So high chances kita boleh lemas. Kita pun tak tahu, kalau tak ada ilmu tentang perkara tersebut, nak pergi diving pun kita tak tahu berapa kedalaman yang kita boleh masuk tanpa apparatus yang betul kan. Kalau main terjun je macam tu silap-silap hari bulan, dengan water pressure yang kuat kan, makin dalam kita masuk makin tinggi water pressure, so lalas sekali kita lemas macam tu. Itu adalah risiko yang kita ambil sekiranya kita tak ada ilmu tentang sesuatu perkara. Sebab tu kenapa saya nak sentuh sebersedikit lah tentang perkara ni adalah kerana ramai traders ataupun ramai pelabur-pelabur yang baru masuk pasaran dalam sebulan dua ni, yang musim PKP ni kan, terus dump duit banyak-banyak. Lepas tu memang ada yang orang cakap beginner's luck, terus masuk je terus dapat untung. Tapi apa yang akan berlaku seterusnya? Sebab kita nak berada sustainable, kita nak berada dalam jangka masa yang lama dalam pasaran. Sebab kalau boleh kita nak dapat gain yang maksimum daripada pasaran. Tapi kalau kita tak ada ilmu dan kelengkapan yang betul, biasanya kita akan tumpas awal lah kalau kita tak kena cara dalam pasaran macam tu. So salah satu tajuk yang saya fikirkan perkara ini amat penting untuk kita discuss adalah tentang risiko. Okay, so soalannya adalah, apakah risiko yang paling besar, yang tertinggi yang boleh dialami oleh seseorang pelabur saham? Cuba jawab. Apakah risiko yang tertinggi yang boleh dialami oleh seseorang pelabur saham ataupun traders? Kalau ahli-ahli grup boleh type lah dekat chatting yang dekat Zoom tu. Kalau untuk tuan-puan yang tengok dekat Facebook boleh tulis dekat bahagian komen. Apakah risiko tertinggi ataupun risiko paling besar? Risiko yang orang cakap itulah dia punya optimum lah, tak boleh dah lepas pada tu. Okey, ramai ahli jawab cakap kan, rugi 100%, hilang modal, kerugian. Okey, ada lagi tak?
Okay, tuan-puan yang dekat yang follow dekat Facebook boleh komen juga dekat bahagian komen. Soalannya ada apakah risiko yang tertinggi yang boleh dialami oleh seseorang traders ataupun investor. Macam tu. Okay. Farhan cakap rugi 100%, Haziq cakap hilang modal, Iwan cakap pun sama kerugian. Junzian cakap tak dapat kawin emosi, Farhan cakap risiko cabut dari bursa, tak nak trade lagi. Itu dah give up kan? Dah give up terus. Okay. So saya tulis balik apa yang Warren Buffett selalu pesan. Saya share screen supaya semua boleh nampak. So Warren Buffett dia selalu pesan risk come from not knowing what you are doing. Satu lagi yang paling yang famous juga yang Warren Buffett cakap adalah dekat Facebook kan. Dekat Facebook Tuan Fasani cakap loss. Lepas tu Puan Suryani cakap akhirnya dah jadi gila. Jadi gila pula, na'udzubillah. Teruk sangat tu. Burn dengan loss dia sama lah kan, lebih kurang lah. Okay. Ni yang Warren Buffett cakap, risk come from not knowing what you are doing. Satu lagi dia cakap, ini pun menarik juga yang Warren Buffett cakap kan. Never judge and never test depth of the river using both of your leg. Foot. Feet ke foot? Macam tu lah. Ni saya ingat lupa. Tapi boleh carilah dekat Google, banyak dia cakap. Warren Buffett pesan, kalau bahasa Melayunya adalah jangan kita test kedalaman sungai dengan kedua-dua belah kaki. Dalam dia punya maksud dia kan. Jangan test kedalaman sungai dengan kedua-dua belah kaki. Sebab kalau kita nak tahu sungai itu dalam ke tak dalam, kalau kita test dengan kedua-dua belah kaki, sekiranya sungai itu dalam, dengan kita sekali tenggelam terus. Tenggelam kalau pandai berenang, okey. Kalau tak pandai berenang, masuk ke dalam lah kan. And then silat hari bulan terus hanyut. Sebab dah kita tak tahu kan dalam ke tak dalam. Itu yang boleh nak cakap legendary yang masih hidup lah. Orang panggil living legend yang masih hidup sekarang, yang memang mengumpul kekayaan daripada pelaburan saham. Okay. 80 bilion, kalau sekarang ni dah lebih 100, kalau saya tak silap 100 bilion lah dia punya kekayaan dia, dikumpul daripada pasaran saham. So macam-macam saham yang dimasukkan, antaranya adalah Procter and Gamble, lepas tu apa lagi, saham Gillette, saham saya cuba mute dulu semua sebab ada gangguan suara sikit. So kalau untuk ahli-ahli grup kan yang join dekat Zoom ni, kalau boleh mute dulu, sebab kalau tak mute nanti dia akan ganggu audiens yang lain. Dia akan bunyi gangguan-gangguan suara daripada luar. Okay. Antara saham yang dipegang oleh Warren Buffett sebelum ni Coca-Cola kan, Geico, General Insurance, apa lagi? American Express, Microsoft, and then terbaru ni Warren Buffett kurangkan sebahagian daripada pegangan dia dalam certain stok yang dia pegang, dan dia masuk ke dalam pasaran gold. Adalah tu apa yang dia fikir tu kan. Tapi sebelumnya krisis yang COVID-19 tu, sebenarnya Warren Buffett ada buat pembelian saham-saham melibatkan aviation, melibatkan penerbangan. Tapi mungkin memang kita tak expect yang aviation punya sektor akan drop disebabkan oleh COVID. So semua syarikat-syarikat penerbangan banyak yang loss sebab tak boleh nak terbang kan. So dekat situ kita nampaklah walaupun orang yang sehebat Warren Buffett pun ada juga sebersedikit dia punya kesilapan dari segi pencaturan, tapi dia tahu apa yang dia nak buat. So dia ambil langkah segeralah, dia terus cut je lah dia punya pelaburan tersebut. Okay.
masuk dalam sektor lain macam tu. Okay. So, seperti mana yang tuan-puan dah jawab tadilah, risiko yang terbesar yang kita boleh alami dalam pelaburan saham adalah risiko kehilangan modal. Okay. Risiko kehilangan modal. So, katakan kita punya modal mungkin ada lebih kurang dalam 20,000 ke 30,000. Ini kira bilis-bilis lah kan, peringkat bilis-bilis macam tu, 20,000, 30,000. So, kalau sekiranya kita baru nak berada dalam pasaran saham, berani tak kita nak berani tak terus kita nak dump 20 hingga 30,000 yang kita ada tu tersebut tanpa kita ada persediaan yang bagus, tanpa kita ada ilmu yang mencukupi, tanpa kita ada pengalaman yang mencukupi. Kadang-kadang ada orang baru je dapat akaun CDS terus buy kan, terus buy and then terus dump 40,000, 50,000, 60,000 kan. Kalau beginner's luck, ini yang istilah yang selalu disebut ni, beginner's luck. Kalau sekiranya macam memang untung kita memang dah ditentukan pada waktu itu, maksudnya nasib kita dekat situ. So kita masuk terus pada masa itulah market duduk tengah naik, and then kalau kita masuk tu pun kebetulan dalam sektor yang betul, and then modal kita pun modal yang mencukupi dan dia naik. Sebagai contoh kan, sebagai contoh saya ambil lah contoh, kita ambil contoh HLT lah. Okay? Saya ambil contoh HLT, ni sebagai contoh je lah. Okay, let's say kita tengok HLT. Kebetulan masa kita baru je masuk dalam pasaran, tanpa kita belajar tentang chart, tanpa kita tahu tentang teknik analisis, tanpa kita belajar tentang fundamental analysis, bila semua orang bercakap tentang glove, kita pun terfikir kita nak masuk counter glove. Kita pun masuk. Kebetulan pula musim tu adalah musim COVID. Kita pun masuk area sini lah, area sini. Okay. So bila kita dah masuk, tiba-tiba counter glove naik dengan mencanak-canak. Okay. Walaupun kita tak ada apa-apa persediaan pun sebenarnya, kita just masuk je sebab kita baru je ada account, kita pun masuk. So bila kita masuk, kita pun dapat untung lah. Okay. Kita pun dapat untung yang besar. So kalau tengok kalau HLT ni, dia punya kenaikan dia daripada dia break ke ketinggian yang sebelum ini. Okay, saya tanda dekat sini, ini ketinggian yang tertinggi sebelum ini pada Jun 2020. Jadi dia break ketinggian tertinggi sebelum itu, dia pun buat kenaikan yang drastik. Okay. Ini yang sentimen COVID yang kuat lah kan, sepanjang bulan 3 sampai bulan Julai sebelum ni kan. So sekarang ni kalau kita tengok COVID dekat Malaysia dah mula reda, tapi dekat luar negara masih lagi graf masih lagi menaik sebenarnya. So HLT buat kenaikan sebanyak 210% dalam masa kalau tengok dekat sini, dia tulis hanya dalam masa 14 hari sahaja. Okay, dalam masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu HLT buat kenaikan 210%. And then untuk beginner's luck, kita dah nampak, kita dah masuk kat sini, dapat kat situ, kita dah tengok dekat portfolio, oh dah 210%. Kita pun ada rasa tamak sikit kan, kita pun hold. Ya, kita pun hold. Kita ingat mungkin akan naik lagi 300% ataupun 400%. Tapi bagi orang yang ada pengalaman dalam bidang pelaburan ataupun trading, dia tahu sebenarnya apabila kenaikan begini, okey, kenaikan begini ni ada istilah dia. Istilah dia kita panggil adalah kenaikan parabolik. Okey, parabolik. So saya buat dia punya mungkin saya boleh buat lukisan sikit lah. Kenaikan parabolik dia macam tu. Kenaikan yang macam ni almost 90 degree punya angle kenaikan. Dari segi istilah technical analysis kita panggil kenaikan parabolik, bersifat tegak horizontal macam tu kan. So apa-apa yang naik secara parabolik, dia punya potensi untuk dia, bukan potensi, dia punya risiko untuk dia terjun sama juga. Dia akan terjun secara pattern yang sama. Dia akan terjun secara parabolik juga macam ni. Most of the time memang macam tu. That's why kalau kita memang kita belajar tentang teknik analisis, kalau sekiranya kita nampak kenaikan 90 degree, almost 90 degree angle, okay, almost 90 degree angle, memang kita kena berhati-hati sebab apa yang naik
pasti akan turun. Itu memang normal. Okay, normal rules ataupun normal law, apa yang naik pasti akan turun. Sebagai contoh, saya suka buat contoh macam ni. Kalau dalam kelas, dalam saya punya group online coaching pun, saya sentiasa tekankan tentang kita relatekan apa yang berlaku dekat pasaran dengan kita punya kita punya natures, alam semula jadi. Pernah tak tuan-tuan dengar apa yang siapa nama tu? Albert Einstein cakap. Albert Einstein cakap, if you see deeper into the nature, you will understand everything better. So saya tulis sikit lah, mungkin saya punya English ni mungkin tuan-puan tak berapa nak boleh faham sikit, dia punya slang dia tu agak Malaysia sangat kan. If you look deeper into the nature, you will understand everything better. Ini yang diberitahu oleh Albert Einstein. Okay. Yang ni Warren Buffett lah, WB lah kan, nama famous, nama apa singkatan dia WB lah. Okay. So Albert Einstein cakap, sekiranya kita melihat sesuatu, kita melihat alam semula jadi secara mendalam, okay, sekiranya kita melihat dan mengkaji kan. Kita lihat bukan setakat lihat je, kita lihat dan berfikir dan mengkaji. Kalau dalam istilah Al-Qurannya kita panggil tadabbur lah. Kan dalam ayat Quran Allah cakap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim. Saya tak ingat dah surah Muhammad tu ayat berapa dah, ayat 10 ke macam tu. Tidakkah kamu mentadabbur Al-Quran, macam tu. Kalau istilah tadabbur ni adalah kita melihat dan mengkaji dengan penelitian. Kita bukan setakat tengok sahaja. So apa yang Albert Einstein cakap, kalau kita lihat secara mendalam ke dalam alam semula jadi, kita akan dapat memahami sesuatu perkara tersebut dengan lebih clear, dengan lebih jelas. Sebagai contoh, sama dengan pasaran saham. Okay, sama dengan pasaran saham. Semasa sesuatu harga nak naik, dia akan berkumpul dulu. Okay, dia akan berkumpul dulu. So bila dia berkumpul, dia akan ambil masa yang lama untuk dia berkumpul sebelum dia naik. Dan apabila dia naik, dia akan berkumpul sekejap dekat atas sebelum dia turun. Macam mana cara kita nak faham? Kita faham menggunakan konsep kitaran hujan lah sebagai contoh kan. Sebagai contoh, ini saya ada banyak kali saya share dalam grup lah. Okay, banyak kali saya share dalam grup. Kita ambil contoh macam ni. Let's say, kalau kita nampak ni adalah contoh lautan lah kan. Ini adalah lautan lah. So ini adalah daratan. Lepas tu dia terus pergi ke Bukit Bukau. Macam tu kan. Ini adalah lautan. Nak bagi nampak lautan kena ada kapal sikit lah kan. Macam lukisan budak-budak. Ni ada pokok-pokok. Ni ada pokok-pokok kan. Terus ada awan. So, sebelum hujan turun, okay, apa yang berlaku adalah air dekat lautan ni, kan lautan ni kan dia macam takungan air yang besar kan. So, akan berlakunya proses pengumpulan. Okay, akan berlakunya apa? Berlakunya dahulu proses pengumpulan. Okay, apabila ada cahaya matahari, dia menyebabkan berlakunya kita panggil apa? Penguapan. Air berubah menjadi wap. So wap air akan naik ke atas. Okay, wap air akan naik ke atas, akan membentuk awan. Okay. So proses ni, ini kita panggil accumulation lah. Dekat bahagian lautan tu accumulation lah kan, accumulation phase. And then ini adalah markup phase. So bila dia dah naik, dia jadi markup phase, dia akan pergi cari tempat yang kawasan tinggi, kawasan sejuk kan. Bila dia dah sampai ke satu tahap, awan tu dah mula berat, and then dia punya pressure pun dah suhu pun dah berubah. So menyebabkan hujan turun. Okay? Bila hujan turun, dia akan mengalir di sungai-sungai. So akan berlakunya proses accumulation balik. So sama juga, akan dia punya kitaran dia akan berulang. Apabila air bertakung dekat kolam-kolam, dia akan naik balik sebagai wap air. So dia akan naik balik menjadi awan dan dia akan pergi lagi dan turun hujan yang balik. So dia ada kitaran ataupun cycle yang lengkap.
So kalau kita tengok daripada kejadian alam yang macam ni, yang Allah SWT dah buatkan macam tu kan, kita relate dengan pasaran saham, dia mengalami proses yang sama. Okay, dia mengalami proses yang sama. Apabila harga berkumpul, so sebagai contoh saya buat dekat sini lah. Mana tu? Okay. Apabila harga berkumpul lama, ini sebagai contoh pengumpulan lah ni, dia mengumpul lama kan. So dia akan naik. So bila dia dah lepas habis dia punya proses pengumpulan, dia akan ada fasa markup. So dia akan naik. Bila dia naik, dia akan drop. Dia akan drop. Lepas dia punya kenaikan, dia tak akan sustain terus naik macam tu. Okay, macam awan. Bila awan dah berat, dia akan turun sebagai hujan. So bila turun sebagai hujan, dia akan mengumpul balik. Dia akan, contoh macam kolam lah kan. Daripada lautan yang besar, dia naik, dia jadi kolam yang kecil, and then dia akan naik lagi. So dia akan naik balik. So once dia dah sampai satu tahap tu, bila dah tahap pengumpulan tu dah dah cukup, dah penuh, dia akan naik. So bila dah dia naik tinggi, dia memang akan drop balik. Dia akan drop balik. Macam kalau hujan lah, awan tak akan selalunya duduk kat langit. Dia akan drop balik sebagai air, turun balik sebagai hujan macam tu. Okay. Apa yang berlaku dekat HLT, dia dah naik tinggi dah 200%. That's why dia terpaksa buat correction. Sebab dia tak akan terus naik macam tu. Especially kalau kenaikan dia kita panggil istilah kenaikan parabolik. Okay. So apa yang paling, risiko yang paling tinggi yang berlaku yang boleh dialami oleh seseorang traders. So risiko paling tinggi yang boleh dialami oleh seseorang traders adalah kita masuk dekat sini. Okay, kita masuk dekat sini. Itu risiko tertinggi, risiko paling macam orang nak sangat avoid risiko tersebut sebab kita tak nak sebenarnya duduk dekat sini. Dia amat pedih dan menyakitkan. Tapi sekiranya tuan-puan tak ada ilmu pengetahuan mencukupi, tak ada pengalaman yang mencukupi, hanya sekadar follow the crowd, orang lain beli kita pun beli kan, ataupun follow the sentiment semasa semua orang bercakap pasal glove, kita pun nak beli glove macam tu kan. Akan ada situasi di mana, minta jauh lah kan, harap-harap bukan kita lah, akan ada situasi di mana kita akan terkena situasi tersebut, yang mana kita beli pada keadaan yang tidak sepatutnya kita beli, which is kita beli dekat highest level yang dia sepatutnya pun dia memang akan reverse dah. Macam awan, bila awan tu dah cukup berat, dia akan drop balik. Dia akan drop balik sebagai air hujan yang mengalir. Tapi jangan risau sebenarnya. Apabila dia dah drop balik, dia akan mengumpul. Okay, dia akan mengumpul. Cumanya kita tak tahu berapa lama proses pengumpulan tersebut berlaku. Okay, kita tak tahu berapa lama proses pengumpulan tersebut berlaku. Okay. So dia adalah situasi yang sama untuk most of the stock lah, especially kalau kita tengok sekarang dalam stok yang melibatkan healthcare lah. Okay, sebagai contoh Supermax. Okay, sebagai contoh Supermax. Saya ambil contoh Supermax lah. Supermax pun mengalami situasi yang sama. Dia dah naik tinggi dah. Dia mesti kena ada buat retracement. Tapi yang membezakan Supermax dengan HLT adalah Supermax dia tak naik secara parabolik. Dia naik 45 degree angle. Ini yang bagusnya. Okay. Kita boleh tengok kenaikan dia adalah kenaikan yang stabil. Yang stabil ni maksudnya 45 degree angle tu consider stable lah. Macam tu. Itu lebih kurang lah 45 degree angle. Kalau parabolik dia macam HLT tadi. Okay. Kita ambil contoh lain. Apa lagi yang naik secara mendadak macam tu? Macam Notion. Kita tengok Notion. Notion naik apabila dia dapat kelulusan masuk ke US untuk bekalkan face mask kan. Okay. FDA, US punya FDA bagi kebenaran bagi bekalkan face mask. Tengok apa yang berlaku. Dia naik secara parabolik. Okay, dia naik secara parabolik. Saya buat mana dah itu lengkung dia. Okay, tengok kenaikan dia. Macam itulah, almost 90 degree lah kenaikan dia. So, apa yang berlaku apabila kenaikan secara parabolik, dia akan drop dengan cara yang sama. Okay, dia akan drop dengan cara yang sama. Okay, so dari mana kita nak belajar benda-benda macam ni? Obviously kena belajar lah, kena berguru lah kan, baru kita tahu kan. Okay,
So berdasarkan pengalaman, sekiranya kita baru je nak nak berada dalam pasaran saham, memang kita tak akan dapat nak macam mana kita nak cakap, kita tak akan dapat discover benda ni sendiri, melainkan kita dah beberapa kali melalui jatuh bangun lah. Itu kita belajar daripada pengalaman. Tapi belajar daripada pengalaman ni memang memerlukan masa yang panjang. Cara nak shortcutkan pengalaman tu adalah dengan berada dalam grup yang betul ataupun berguru dengan siapa-siapa lah yang ada pengalaman, yang dah pernah mengalami benda tersebut. Itulah caranya. Okay. So soalan saya tadi yang dalam grup tadi, apakah risiko yang paling tinggi, paling berat yang boleh dialami oleh traders adalah beli kat puncak lah. Beli kat puncak. Dia kan, kalau kita tak beli kat puncak, payah kita nak hilang modal 100% ni sebenarnya. Payah. Kalau kita beli kat bawah, beli kat bottom ataupun beli dekat base, orang panggil base kan, kita tak akan jadi macam ni. Kita tak akan hilang modal 100%. Dan yang lebih pedih lagi adalah sekiranya apabila kita masuk dengan modal tersebut adalah duit yang kita nak gunakan untuk belanja harian, duit yang kita nak gunakan untuk bayar rumah, duit yang kita nak gunakan untuk bayar kereta, bayar bil, untuk bayar bank kan, dan sebagainya. Duit yang sepatutnya kita gunakan untuk perbelanjaan harian atau simpanan, tapi kita dump 100% ke dalam satu stok atau dua stok dekat pasaran saham. Itu adalah konsep yang silap. Itu sepatutnya tak boleh macam tu. Sepatutnya kita kena put aside duit khas untuk pelaburan. So tak kisahlah duit tu macam mana kita dapatkan, pastikan sumber yang halal lah kan. Tapi make sure duit tu sekiranya kita dah set awal-awal, sekiranya berlaku sesuatu yang kita tak ingini dekat pasaran saham ataupun stok yang kita masuk tersebut, walaupun dia burn 100%, dia tidak akan menjejaskan masa depan kita. Itu sepatutnya pelaburan yang betul. Dia kena gunakan modal yang kita dah put aside. Modal tersebut memang khas untuk pelaburan. Tak boleh nak gunakan emergency fund, tak boleh nak gunakan duit nak beli rumah atau nak pergi umrah, nak pergi haji kan. Duit nak kahwin, banyak juga. Actually kesian tau, sebab kadang-kadang orang-orang muda ni dia sanggup ambil risiko sebab dia rasa yang umur dia masih muda. Baguslah kan sebenarnya macam tu. Tapi macam saya cakap tadi lah, risk come from not knowing what you are doing. Risiko datang sekiranya kita tak tahu apa benda yang kita buat. So cara paling selamat adalah korbankan sedikit modal ke apa ke, belajar dulu tentang pelaburan baru melabur. Itu yang terbaik lah sebenarnya kan. Kalau kita terus je jump in, terus masuk dalam pasaran, memang kita akan buat kesilapan. Even Warren Buffett yang dah ada aset berbilion-bilion dolar pun buat silap. Dan dia punya kesilapan pun bernilai bilion dolar. Tapi tak apalah sebab duit dia pun bilion-bilion kan. So kalau kita ni yang modal pun tak besar sangat, bawah 100,000, so kita punya kesilapan tu kita boleh expect kita akan burn duit kita tu setakat mana level pengalaman dan pengetahuan yang kita ada lah, macam tu. Sebab pasaran saham dia tak sama dengan passive investment. Dia kalau dekat pasaran ni dia ada beberapa jenis pelaburan. Okay? Dia ada active investment. Saya ambil passive dululah. Okay? Passive investment ni semua orang tahulah kan, passive investment ni sebagai contohnya macam ASB, yang mana kita masuk duit, okay, bila kita masuk duit, kita tidur je lah, okay, tunggu setahun sekali ASB akan bayar kita. Tapi duit yang kita masuk tu ASB gunalah untuk pelaburan. ASB pun masuklah pasaran saham juga. Duit kita tu dilaburkan dalam properties lah, dalam investment lah, dalam macam-macam lagi kan, commodities lah, plantation lah, macam-macam. Kalau active investment pula adalah sebagai contoh macam pelaburan saham lah. Okay, pelaburan saham. Maksudnya kita yang beli, kita yang monitor, kita yang decide nak masuk bila, nak keluar bila, nak hold berapa lama, nak beli berapa lot, nak beli harga berapa, nak beli saham apa. Kita yang decide. So kita sebagai orang yang mengawal modal kita. That's why kalau dalam ASB, siapa yang kawal kita punya risiko? ASB lah. Okay, ASB yang kawal kita punya risiko. Jadi dia selamat, dia tak ada dijamin tidak rugi walaupun dividen tak besar sangat, tetapi dijamin tidak rugi. Tapi dalam pasaran saham,
dia tak ada jaminan yang kita akan sentiasa profit. Okay, tak ada jaminan kita akan sentiasa profit. Siapa komen ni? WhatsApp. Gilek. Apa ni menyibuk dekat saya punya live ni. Tiba-tiba pula kan. Dia tak ada jaminan yang kita akan sentiasa profit dan tak ada jaminan yang kita akan sentiasa loss. Macam tu. Okay, that's why kita yang kena ambil risiko tersebut. Tapi kalau sekiranya kita ada ilmu, kita dapat mengurangkan risiko. Macam itulah. Okay, risiko akan berkurangan berkadar langsung dengan berapa tahap ilmu kita, pengalaman kita dan berapa matang kita dalam pasaran. Okay, so basically banyak yang saya baca apa semua, yang saya tengok yang senior investor kan, dia orang cakap most of the time kita akan ambil masa 1 hingga 5 tahun untuk kita betul-betul matang dalam pelaburan saham. Kenapa 1 hingga 5 tahun? Sebab nak belajar berkenaan dengan ilmu saham ni terlampau luas. Ilmu yang dah ada beratus-ratus tahun dan terlampau banyak istilah yang kita kena faham. Dan terlampau banyak game dan permainan yang ada dekat pasaran saham ni pun kita kena tahu sedikit. Okey, tu belum lagi kita cakap kita bahagikan lebih detail. Contohnya kalau kita nak fokus kepada technical analysis, apa benda technical analysis yang kita kena belajar. Dan sekiranya kita nak fokus kepada fundamental analysis, apa benda fundamental analysis yang kita kena belajar. So benda-benda tu semua kita kena tahulah sedikit. Kalau kita tak ada pengetahuan tentang perkara-perkara tersebut, kita dah meletakkan diri kita dalam keadaan yang penuh dengan risiko. Dan risiko tertinggi yang kita boleh alami dalam pasaran saham adalah beli kat puncak. Itu adalah risiko tertinggi lah, beli kat puncak. Okay? So bila kita beli kat puncak ni bukan setakat 50%, 60%, kadang 100% pun kita boleh loss dalam pasaran saham disebabkan kita beli kat puncak. Okay? Tapi jangan risaulah, harga saham ni memang dia akan sentiasa naik dan turun. Selagi mana kita tak beli saham yang akan nyah senaraikan daripada bursa yang ada senarai PN17, ataupun kita tak beli warrant anak saham yang akan expired, InsyaAllah someday saham yang kita beli tersebut ada possibility untuk naik balik. Cumanya tahap kesabaran kita lah kan. Berapa lama kita boleh sabar. Macam Warren Buffett, dia tak main yang short term punya investment. Dia punya investment sama ada lifetime holding ataupun 20 years, 30 years macam tu. Dia punya holding. Okay? Sebab kalau dia beli, dia tak beli saham sahaja. Dia beli whole company. Dia beli terus company tersebut dengan bisnesnya, dengan semua aset-aset company semua sekali lah. Dia beli company tu terus. So that's why dia hold lama lah. Okay? Dia hold lama. Okay, setakat ni boleh nampak tak? Bukan macam Junzia cakap kan? Maksudnya jangan all in. Tak, bukan istilah jangan all in. Apa yang menariknya kan? Salah satu perkara yang saya belajar daripada Warren Buffett juga yang dia cakap, orang yang, okay, ini saya share sikit lah kan. Orang yang cakap don't put all egg into one basket adalah orang yang tak faham tentang pelaburan. Kenapa dia cakap macam tu? Okay, kenapa dia cakap macam tu? Dia cakap macam tu adalah kerana sekiranya tuan-puan tahu ataupun dah kaji sesuatu company dan company tersebut dari segi fundamentally bagus, dari segi chart dia pun bagus, uptrend, boleh all in. Boleh nak all in, tapi kena jagalah. Dia kena jagalah juga cut loss dan sebagainya kan, kena jaga. And then tak perlu nak diversifykan pelaburan tersebut. Itu apa yang dia cakap lah. That's why kalau untuk Warren Buffett ni dia cakap, seumur hidup just bagi peluang untuk 20 counter je. Jadi make sure yang 20 counter tu lah kita punya, tak ada pilihan lain dah. Kena pilih betul-betul 20 counter tersebut. Itulah kita punya peluang untuk beli seumur hidup 20 counter tu. That's why kena yang betul-betul cerewet lah untuk buat pilihan. Tapi depend lah, kalau traders kan ada banyak jenis. Ada yang intraday lah, ada yang scalper, ada yang swing, ada yang investor kan. Tapi
Apa yang Warren Buffett cakap, macam ni lah dia cakap. Orang yang cakap don't put all egg into one basket ni adalah orang yang tak faham tentang pelaburan. Kalau let's say kita all in dalam countertop glove katakan kan. Kita all in dalam countertop glove. Okay, kita tengok top glove punya chart. Okay. Kita all in sebelum COVID. Tu berapa persen dah kita dapat. Macam tu lah kan. Tapi kalau kita all in daripada awal top glove tu disenaraikan, saya tengok yang monthly punya chart. Okay. Tengok monthly punya chart top glove. Daripada dia punya awal disenaraikan dekat pasaran saham tahun 2002 lebih kurang sampai sekarang. Okay, sampai sekarang dia dah drop sikit kan. Saya ambil dia drop sekarang lah. Okay, sampai dia drop sekarang. Kalau tuan-puan nampak, top glove dah buat kenaikan sebanyak 13,247%. Ini maksud Warren Buffett. Kenapa dia hold seumur hidup ataupun dia hold 20-30 tahun? Sebab salah satu kelebihan dia seorang genius. Okay, dia boleh pilih sesuatu counter yang ada potensi masa depan yang jauh. So that's why dia all in dalam Coca-Cola, sebab dia tahu Coca-Cola memang salah satu company yang worldwide distribution. Tak macam almost semua negara dekat dunia ni ada Coke. Okay, and then dia punya model business dia very simple. Buat air, botolkan, pasarkan. Buat air, botolkan, pasarkan. Simple. And then dia punya formula yang sama. Ada Coke Blue apa semua kan, tak famous sangat. Yang famous adalah Coke yang original, yang klasik lah dia panggil. Apa ni? Ada soalan. Boleh jadi loss 100%. Loss 100% boleh jadi sekiranya kita cut loss. Bila harga drop sampai 100% loss, kita pun cut loss. Kita dah realizekan kita punya loss lah. Okay? Dalam pasaran saham ni, selagi mana kita tak bertindak, duit kita ada. Tapi duit kita ada dalam unit-unit saham yang kita beli. Walaupun nilai dia jatuh, tapi pegangan saham tu kita masih pegang. Sebenarnya unit-unit saham tu kita masih pegang. So selama mana kita nak pegang depend, selama mana kita sanggup lah dari segi emosi lah kan. So duit yang kita beli saham tu ada dalam bentuk saham, cuma nilai dia drop, yang itu yang kita nampak on paper ataupun dekat kita punya phone ke, dekat laptop ke, dia punya jumlah loss tu kan. Tapi itu dipanggil sebagai unrealized loss or profit. Selagi mana kita tak jual, kita tak realizekan kita punya loss tersebut. Okay. Dari situlah munculnya macam-macam teknik lah, averaging down dan sebagainya kan. Macam-macam. Tapi kena belajar lah, tak boleh sembrono kan orang cakap. Boleh beri pandangan sekiranya counter 10-15% loss. Ada counter lain yang ada peluang, contoh turun kat support nampak ada peluang lebih, boleh hit 10-30%. Boleh beri pandangan perlu atau tidak switching. Depend. Kalau kita tengok trend dia masih okay secara long term, let's say macam sebagai contoh macam Notion lah. Okay. Notion ni kalau beli kat puncak tu memang banyak dah loss sebenarnya. Okay. Macam ni. Kalau kita beli kat puncak ni memang dah banyak loss. Tapi adakah dia masih ada potensi untuk pergi lagi untuk meneruskan dia punya uptrend? Yes, masih lagi. Okay, masih lagi ada peluang untuk dia naik lagi. Cumanya berapa tahun? Berapa tahun tu lah yang setengah-setengah orang tak sanggup nak tunggu sebenarnya. BOB, buy on breakout still okay ke? Dia sentiasa relevant kalau kena cara lah. Tengok counter apa yang kita beli. Okay. Teknik tu adalah teknik evergreen yang digunakan dah beratus tahun. Berapa lama PM17 kena keluar daripada bursa, tengok kepada company. Sekiranya company tu tidak respon kepada bursa punya arahan supaya buat penambahbaikan ke, buat restructuring ke, kurangkan hutang-hutang ke, kalau dah bursa dah banyak kali bagi PM17 punya letter tu, memang kena buang lah. Okay? Tapi selagi mana syarikat tu respon, dia ada reason yang kukuh kenapa dia masih lagi belum dapat perform, dia sustain je lah, dia kekal lah macam Ibrahim kan. Dah berapa lama dah kan, tak kena buang lagi. Tapi utusan sekejap je, terus dah kena buang dah. Macam tu. Dia tak ada tarikh yang tetap. Okay. Okay. Itu berkenaan dengan risiko lah sebenarnya. So basically, apa yang menyebabkan kita mengalami risiko yang besar di dalam pasaran saham adalah disebabkan kita tak ready sebenarnya. Okay? Sebab ramai yang masuk pasaran saham tanpa asas. Okay? Masuk disebabkan oleh
situasi semasa. Bila semua orang berpusu-pusu dalam pasaran saham, kita pun nak join sekali. Tapi kita tak ada pendedahan awal, kita tak ada asas, kita belum belajar lagi, kita belum ada ilmu yang mencukupi. And then banyak lagi lah benda-benda kelengkapan-kelengkapan ilmu, kelengkapan dari segi tools, dari segi pengalaman tak cukup dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah dari segi modal. Sebenarnya untuk pelaburan, kita kena put aside a certain amount modal yang kita kena ada. Okay? Barulah kita boleh gunakan untuk investment. Jangan guna duit 100% duit gaji terus pump, 100% duit loan, buat loan pula kan, terus pump dalam pelaburan. Itu meletakkan risiko dah jadi double. Okay? Risiko nak kena bayar loan, sekiranya kita rugi, kita kena absorb kerugian dan bayar loan pula sekali. So dah ada dua dah kesan dekat situ lah. Okay? And then kenapa, salah satu sebab kenapa saya nak share sangat berkenaan dengan pasaran saham ni adalah kerana pasaran saham ni adalah satu cara atau tools untuk kita ada peluang untuk kita menggandakan kita punya modal. Okay, kalau kena cara dengan cara yang sah dan dengan cara yang legal. Okay, legal, sah dan tidak salah di sisi undang-undang. Sebabnya kenapa? Terlampau banyak scam yang ada dekat luar sana yang menyebabkan ramai orang tertipu. Okay? Tak semestinya Macau scam ke Love scam tu, itu silap kita sendirilah kan. Tapi yang scam-scam pelaburan-pelaburan yang melibatkan duit modal yang besar. Okay? Sebagai contoh kan, sebelum ni macam highway lah, Bekah Fund lah kan, benda-benda macam tu kan. So, ia melibatkan modal yang besar. Dan modal ini bukan datang dengan senang, dengan mudah. Kadang ada orang sanggup buat loan sampai 200,000, 100,000 buat loan. Lepas tu masuk yang scam investment yang tak apa-apa. Akhir sekali baru tersedar apabila duit dah tak ada, penganjur scam-scam tersebut dah lari. Biasanya scam-scam ni dia bertahan 2 tahun je. Okay? Lepas 2 tahun dia caw lah. Okay? Duit dah banyak berjuta kan. Sekejap je lah pergi, lari pergi overseas, duit banyak. Boleh lah duduk overseas lah. So pernah nampak tak dekat Facebook yang orang duk share tu kan, if someone know how to make money, they won't teach you how to make money unless you are the way that he can make money. Actually tak berapa betul. Okay, kenapa ada orang yang nak mengajar tentang saham, nak mengajar tentang pelaburan yang betul? Sebab kita concern tentang orang yang tercedok dekat luar sana yang buang ratus ribu ringgit duit yang entah dengan pelaburan yang tak apa-apa, buang macam tu je duit macam tu. So sebelum kena dekat anak-anak kita sendiri, sebelum kena dekat saudara mara kita sendiri, better kita belajar pelaburan yang sah dan halal. Tapi jangan lupa, even pelaburan saham ni sah dan halal sekalipun, ianya datang dengan risiko. That's why kita kena belajar lah. That's why saya nak highlightkan risiko yang ada di dalam pasaran saham. Tapi sekiranya kita mampu manage risiko dengan bagus, insya-Allah tak adalah sampai nak bunuh diri ke kan. Tak adalah sampai gila. Sebab yang penting modal tu adalah modal yang kalau sekiranya hangus, dia tak akan mengganggu ketenteraman hidup kita. Itulah, kena put aside modal tu untuk pelaburan. Jangan gunakan macam saya cakap tadilah, duit nak bertunang dah kan, besok lusa dah nak bertunang, pergi beli counter HLT, terus HLT pun terjun, kita pun terjun sekali kan. Jangan buat benda yang merisikokan kita punya duit, modal dan sebagainya. Dan risiko terbesar dalam sesuatu perkara yang kita nak buat adalah kalau kita buat tanpa ilmu, apa-apa sahajalah, nak bawa kereta pun kalau tak pergi belajar memandu, memang akan lagar dinding lah kan. Sama juga dengan pasaran saham yang lebih lebih terdedah dengan risiko. Okay. So ini adalah topik sampingan lah. Kalau topik sampingan ni tentang pelaburan-pelaburan scam yang ada dekat luar sana. Saya tak sure adakah tuan-puan tahu sebenarnya Bank Negara Malaysia, okay, BNM, ada buat list tau. BNM list of scam. Memang ada, BSM buat list, consumer alert dia panggil. Kalau tuan-puan buka laman web BSN, dia akan ada satu, kita boleh download dia punya senarai-senarai yang illegal scam tu. Mana dah?
Dulu saya selalu buka ni. List of entity issued with warning carry money service without license. List of entity issued with court order of carry money services without license under Money Service Business Act. Ini updated 16 Julai, ini updated 23 Julai, which is very latest lah. Okay, amat baru. So kita boleh tengok mana company-company yang buat urus niaga tanpa lesen. Yang mana kalau sekiranya tuan-puan tahu kan, adalah menjadi kesalahan untuk seseorang mengambil deposit daripada orang lain tanpa lesen yang sah. Macam remiser. Remiser tak boleh minta duit klien untuk dilaburkan, tak boleh. Itu adalah satu kesalahan. Even klien tersebut nak duit dia dilaburkan oleh remiser tersebut sekalipun, tak boleh. Apa yang remiser boleh buat adalah bagi advice ataupun ajarlah kan dia punya klien-klien dia untuk melabur, ataupun tunjuklah jalan macam mana untuk melabur. Jadi klien janganlah mengharapkan 100% free. Macam itulah kan. Okey. Sebab ilmu ni kadang bukannya free juga kan. Advisor pun kena pergi belajar juga. Okey. So banyak. Kalau tengok ni kan, ini yang apa ni dia punya kategori dia ni. Adalah dibagi kategori semua. So nanti tuan-puan boleh tengok. And then Bank Negara Malaysia dah bagi dah warning sebenarnya. So jangan terlampau percaya dengan scam-scam yang ada dekat luar sana. So ciri-ciri syarikat-syarikat scam yang ada dekat luar sana, pertama sekali dia menjanjikan pulangan yang tak logik. Contohnya kita melabur hari ni 1,000, 2 hari atau 3 hari kemudian kita akan dapat 2,000. Tapi dalam pasaran saham logik. Sebenarnya dalam pasaran saham memang boleh buat. Even saya dapat hari tu, saya masuk kaunter e-kemas, okay, dapat 100% dalam masa seminggu je. Okay, dapat 100% dalam masa seminggu, dapatlah double kita punya modal dia kan. Okay. Even sebelum ni pun saya pernah masuk warrant, Notion punya warrant kan. Dapat 100% dalam masa 2 hari. Itu dekat pasaran saham yang legal lah, yang legal dan sah. Tapi kebanyakan pelaburan scam yang ada dekat luar sana, dia menjanjikan pulangan yang kita rasa macam agak tak logik lah. Okay? Agak tak logik dengan modal. Contohnya melabur 4,000 dapat 10,000 dalam masa 2 minggu macam tu. Okay? So kita boleh nampak lah dia punya tak logik kat situ. Lepas tu salah satu ciri pelaburan scam ni, dia tak akan tayangkan dia punya sertifikat dia punya lesen yang sah kan, lesen perniagaan yang sah. Jadi dia tak akan ada kaitan dengan Kementerian Kewangan, dia tak akan ada kaitan dengan Bank Negara, dia memang bersendiri. Okay? And then salah satu cara untuk scam-scam ni bergerak adalah melalui ejen-ejen lah. Okay? Melalui ejen-ejen yang akan tunjukkan kekayaan lah, macam-macam lah kan. Kereta mewah lah dan sebagainya. Okay? So mungkin tuan-tuan pun ada juga, tuan-puan pun ada juga pengalaman kan dengan benda-benda macam ni. So dalam pasaran saham ni kita tak menjanjikan apa-apa. Kalau kita trade dengan betul ataupun invest dengan betul, kita akan dapat pulangan yang betul. Tapi risiko akan sentiasa ada. Okay? Risiko akan sentiasa ada. Ini kalau modal kita hangus kat dalam pasaran saham pun, sebenarnya tak ada orang lain yang kita boleh blame. Melainkan kita punya level of knowledge lah. Okay, level of knowledge. Tapi ada juga masa lah, macam saya pun terkena hari tu. Beli counter apa entah, beli, lepas tu nak jual tak dapat sebab platform hang. Itu salah platform lah, nak buat macam mana kan. Tu pun risiko juga tu sebenarnya dalam pasaran saham. Okay. Okay lah, dah hampir 10.30. Actually itulah, saya dah sentuh dah apa benda yang saya nak sentuh. And then saya perasan tadi masa saya live tadi ada orang duk tekan-tekan angry. Linda Hanifah ni kenapa marah sangat dengan saya ni kan. Kalau tak suka tak payah tengok lah macam tu. Saya tak suka sebenarnya ikon angry ni sebenarnya. Dia mengganggu sebenarnya kalau kita sedang sharing kan. Kita nak sharing benda yang bagus. Tiba-tiba ada orang tak puas hati. Kita pun rasa macam kau dah kenapa kan macam tu. So okay, saya ingat perkongsian saya pada malam ni sampai situ dahulu. Walaupun tak ada banyak sangat perkara yang saya nak share, saya harap adalah kan sedikit perkara-perkara yang bermanfaat yang boleh diambilkan sebagai dia boleh diambil sebagai pengajaran dan ialah yang boleh kita gunakan lah. Okay.
So semoga bermanfaat dan membantu tuan-puan, dan insya-Allah kita akan bersambung lagi dalam sesi yang akan datang next week. Insya-Allah saya akan cuba buat pada waktu dan hari yang sama, kita akan cubalah. Okay. So kalau ada salah silap saya minta maaf. So sampai di situ dahulu, kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.